Cuba bangun dan bacakan hadis yang kat
oleh sebelah sini. Okey, Ustaz Amiruddin. Amiruddin, okey. Minta tolong bantu bacakan hadis tersebut. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-watimani washimani wal mustahshimani wal mutanammisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallah. Okey, syukran Ustaz. Syukran kepada pelajar kita. Terima kasih betul bacaannya. Okey. Terusnya kita tengok maksud hadis tersebut. Okey, daripada Ibni Mas'ud katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan yang membuat tatu dan yang meminta dibuat tatu, yang mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk tujuan kecantikan yang boleh mengubah ciptaan Allah. Okey. Bangun seorang pelajar lagi, boleh saya minta tolong? Okey, Rohana, sila bacakan okey maksud hadis tersebut. Boleh nampak? Okey, larangan yang pertama adalah membuat tatu. Apa dia dalam hadis ni? La'anallahu al-washimati wal mutawshimati wal mustawshimati. Apa dia? Membuat tatu, yakni perempuan-perempuan yang membuat tatu dan juga yang diminta membuat tatu. Seterusnya wal mutanammisati. Apa dia? Menjarangkan alis. Ya? Mencukur alis. Okey, wal mutanammisati dan yang seterusnya wal mutafallijati, yakni yang menjarangkan gigi. Okey, terdapat berapa larangan yang terdapat di dalam hadis itu? Maknanya 3 golongan, betul tak? Okey, yang pertama membuat tatu, yang kedua mencukur alis dan yang ketiga menjarangkan gigi. Okey, kita tengok maksud keseluruhan hadis ni. Okey, larangan yang terdapat di dalam hadis tu, kalau kita tengok yang pertama adalah membuat tatu. Membuat tatu, apakah yang dimaksudkan dengan membuat tatu tu? Lukis. Okey. Okey, melukis tanda ataupun lukisan yang kekal pada anggota badan. Okey, lukisan yang kekal, yang mana kalau kita sapu tu memang tak tanggal. Okey, itu hukumnya adalah haram. Memang nyata hukumnya adalah haram. Dan yang seterusnya menjarangkan gigi. Okey, bagi menjarangkan gigi ni, adakah untuk tujuan apa? Untuk tujuan apa untuk kita menjarangkan gigi? Untuk
Siapa? Okey, contohnya artis. Ataupun kalau kita pergi kat majlis perkahwinan, kita tengok pengantin tu cantik tak? Cantik. Tapi ada sesuatu perbuatan yang dibuat tu Allah melarang. Apa dia? Hadis. Okey. Walaupun bukan dia yang buat. Contohnya juru andam yang membuatnya. Okey, hukumnya juga adalah haram. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, larangan yang selain daripada hadis. Okey, kalau dalam hadis ni terdapat tiga larangan. Okey, seterusnya kita tengok larangan yang tidak terdapat di dalam hadis tapi juga dijatuh. Maknanya hukumnya adalah haram juga. Tapi ada tujuan-tujuan tertentu. Okey, yang pertama. Kita tengok yang pertama adalah menyambung rambut. Okey, dalam bab menyambung rambut ni, siapa tahu contoh menyambung rambut? Okey, bagus pelajar sekalian, memakai rambut basuh. Okey. Pada zaman Rasulullah SAW terdapat satu kisah yang berlaku di mana seorang perempuan Ansar jatuh sakit, maka gugurlah rambut dia ni. Okey, seterusnya beliau pergi berjumpa baginda Rasulullah SAW kerana keluarganya nak menyambung rambut perempuan berkenaan kerana mungkin air takut. Okey, boleh menggugurkan rambut. Okey. Apa baginda menjawab? Allah Subhanahu Wa Taala melaknat perempuan yang menyambung rambut ataupun yang meminta disambung rambut. Okey, mana di sini kita tahu hukumannya adalah haram. Okey, tu bagi perempuan yang sakit. Apatah lagi kita yang sihat walafiat. Tak ada tujuan apa-apa. Tujuannya nak nampakkan cantik. Hukumnya haram. Berandam tu biarlah berpada-pada. Okey. Seterusnya. Seterusnya adalah mewarnakan rambut. Okey, kalau kita tengok artis sekarang kan yang menjadi idola kepada muda-mudi kita sekarang, rambut bermacam-macam warna, betul tak? Hijau, kuning. Okey, apakah hukumnya? Okey. Pertama adalah tujuan kecantikan, hukumnya adalah haram. Okey, sekiranya rambut pakai inat, contohlah datuk kita kat rumah rambut beruban, apa hukumnya? Jika mewarnakan rambut menggunakan inat? Okey, diharuskan jika memakai inat. Okey, seterusnya larangan yang seterusnya adalah lelaki menyerupai wanita dan sebaliknya. Contoh sekarang ni isu apa? Isu pondan ataupun isu maknyam. Apakah hukumnya tu? Haram. Kalau kita boleh melihat je benda tu berlaku, apakah peranan kita sebagai orang yang mengetahui apa itu hukumnya? Betul tak? Okey, seterusnya kita tengok. Larangan yang seterusnya adalah larangan mengubah anggota badan. Juga hukumnya adalah haram jika bertujuan untuk kecantikan. Okey, jika tujuannya adalah untuk kesihatan, contohnya membuat pembedahan. Okey, pembedahan jantung, pemindahan organ. Macam mana? Untuk membalikan nyawa, untuk menyelamatkan nyawa. Apakah hukumnya? Harus. Yang ni membuat pembedahan jantung, membuat pembedahan mata untuk memulihkan penglihatan seseorang, itu hukumnya adalah harus. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, harus melakukan pemindahan organ dengan syarat. Okey, melakukan pemindahan organ boleh, yang ni diharuskan, tapi juga bersyarat. Okey, syarat yang pertama adalah kematian orang yang menghadiahkan anggota badan tu. Okey, mestilah disahkan oleh doktor yang amanah menentukan kematiannya. Betul tak? Okey, seterusnya mestilah pemindahan tersebut yakin pemindahan tersebut akan berjaya. Okey, yang seterusnya pemindahan tersebut mestilah dilakukan dalam contohnya keadaan darurat, keadaan yang
organ. Okey, seterusnya pembinaan yang dilakukan oleh doktor mestilah dengan berhati-hati dan juga teliti. Seterusnya dan yang terakhir, mendapat keizinan ahli waris. Contohnya waris mestilah memberi keizinan. Tuannya tu dah meninggal dunia, maknanya waris tu mestilah memberi keizinan untuk melakukan pemindahan organ tersebut. Okey. Okey, yang kelima, larangan apa? Larangan terdapat selain daripada hadis adalah pembedahan plastik. Ini adalah larangan dia adalah dilakukan kerana hukumnya adalah haram untuk tujuan kecantikan. Berdasarkan gambar yang saya tunjukkan tadi, betul tak? Untuk kecantikan, nampak tak? Okey, sebelah sini nampak wajahnya cantik tak? Tak berapa cantik, contohlah tak cantik pada pandangan mata manusia. Okey, yang seterusnya pandangan satu lagi, buat pembedahan plastik kemudian jadi cantik. Okey, hukumnya adalah haram. Tetapi okey, Asia ada soalan? Kalau gigi jongang. Okey, terima kasih duduk. Okey, bagi yang gigi jongang, okey, kalaulah boleh kita gigi tu jongang, boleh mengaitkan si tuannya tu harus melakukan contohnya macam okey, tangkap gigi, ikat gigi. Okey. Seterusnya adalah okey, kembali kepada pembedahan plastik tadi ya. Okey, yang seterusnya hukumnya adalah harus jika pembedahan tersebut dilakukan untuk tujuan perubatan dan juga pemulihan. Contoh, muka terbakar, terkena api dalam kebakaran. Contoh, apa hukumnya membuat pembedahan plastik kat situ? Hukumnya adalah harus ambil isi gasnya, kita ambil isi paha, tampal kat muka. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok kaedah ulama mengistinbat hukum berdasarkan hadis tadi. Okey, kita tengok hadis tadi la'anallah, yakni daripada perkataan la'ana. Perkataan la'ana fi'il madhi yang bermaksud okey, Allah melaknat ataupun dilaknat, yang menunjukkan larangan yang menunjukkan larangan yang pasti. Betul tak? Allah melaknat, kita tahu benda tu Allah melaknat, pasti, sudah tentu. Okey, jika dibuat perbuatan tersebut maka hukumnya adalah haram. Okey, seterusnya. Okey, perhatikan kat depan tu. Sekarang ni Ustazah nak bagikan kamu kepada 5 kumpulan, dan Ustazah nak kamu semua tentukan contoh perubahan yang Ustazah akan berikan kat ni. Perubahan ni diharuskan, dibenarkan ataupun diharapkan. Okey. Okey, kumpulan yang pertama Okey, kumpulan yang kedua. Okey, berdasarkan kepada gerak kerja tadi yang saya suruh awak tampilkan kat depan tu, yang mana satu dibenarkan dan perubahan yang manakah diharamkan. Okey, salam dapati kamu semua sudah memahami tajuk kita pada hari ini, dan untuk akhirnya okey, saya nak kamu semua menyalin soalan yang kat depan. Okey, tak payahlah, tak apa. Tengok URL yang kat depan tu, okey, boleh kamu balik jawab kat rumah ya, nanti postkan kat Ustazah. Okey, untuk yang akhirnya Ustazah harap kamu semua dapat
Okeylah. Wallah alam. InsyaAllah lain hari kita akan menyambung pembelajaran kita. InsyaAllah. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tengok satu lagi pelajaran. Okey, pengajaran yang dilakukan oleh Ustazah Hafsah ni, saya hampir nak menegur sebab daripada awal tak nampak dia punya, sebab ni hadis hukum, bincangan tingkatan 4 hadis hukum. Supaya kat hujung tu dia ada juga kan. Tapi kalau ikut urutannya, pembincangan hadis hukum ni yang tentang kata Al-Ina dan sebagainya itu di awal, dibincangkan di awal. Sebab itu macam dalam hujung-hujung. Sebab itu yang bincang orang ubah dan sebagainya, kita nak interaksi dengan teks hadis dulu. Jadi yang tu diawalkan. Kalau tidak kita terus ada ni supaya ada. Jadi kita bincangkan ialah apa dalam nas-nas hadis yang membawa satu hukum haram. Selain daripada perkataan Al-Ina, apa lagi? Jadi kita akan bincangkan secara apa perbincangan ke situ ke arahnya. Nas-nas hadis yang membawa kepada hukum haram, bukan makruh. Jadi benda itu kena clear. Kemudian tadi perkataan muttafaqun alaih itu, apa kekuatan pada muttafaqun alaih itu kita bincangkan. Hadis. Jadi muttafaqun alaih very strong. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim telah menyetujui bahawa hadis itu adalah hadis sahih. Okey, di mana yang sebelum ini juga bincangan tadi tidak